Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada para pensyarah, para pelajar dan para penonton sekalian. Kami daripada Grup 1 Seksyen 2 akan membentangkan tentang projek kami iaitu masalah di dalam kontrak pembinaan. Kumpulan kami terdapat 5 orang iaitu Muhammad Hasih bin Muhammad Nasir, Muhammad Ikmal bin Muhammad Jamal, Haniza binti Poli, Nur Akila M binti Kaharudin dan Aina Natasha binti Amazam. Saya Aina Natasha binti Amazam bernama matriks AN190081 akan menerangkan tentang bab 1 iaitu pendahuluan. Industri pembinaan adalah merupakan antara penyumbang kepada ekonomi negara Malaysia. Objektif utama bagi sesebuah organisasi kontraktor adalah untuk menyiapkan projek dengan berkesan dan menepati masa yang diperuntukkan. Walau bagaimanapun, pelbagai masalah boleh berlaku semasa melaksanakan projek. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti risiko dan cabaran yang dialami oleh kontraktor dalam melaksanakan projek pembinaan. Skop kajian kami adalah 15 kontraktor syarikat di Malaysia. Kepentingan kajian ini pula adalah bertujuan untuk menyelidik risiko dan cabaran yang boleh dialami oleh kontraktor dalam melaksanakan projek pembinaan. Metodologi kajian pula, kami menggunakan teknik temu bual dan analisis. Sekian sahaja daripada saya. Baiklah, saya Nur Akila M akan menerangkan berkenaan kajian literature. Definisi bagi kontrak adalah sesuatu perjanjian untuk melakukan sesuatu perbuatan atau kerja atau tidak melakukan yang boleh dikuatkuasakan di sisi undang-undang. Manakala untuk pembinaan adalah sebuah perbuatan dalam mendirikan atau membina sesuatu. Oleh itu, istilah bagi kontrak pembinaan adalah suatu perjanjian yang dimeterai apabila satu pihak telah bersetuju untuk menerima tawaran daripada pihak yang lain. Manakala prinsip asas berkontrak terbahagi kepada 7 prinsip iaitu tawaran, penerimaan, balasan, niat, persetujuan yang sah, ikatan berkontrak boleh dilaksanakan dan keupayaan berkontrak, di mana mereka yang dewasa mengikut undang-undang, kanak-kanak boleh berkontrak beasiswa, insurans dan berkeperluan sendiri, berakal waras dan tidak hilang kelayakan untuk berkontrak seperti bankrupt dan sebagainya. Seterusnya adalah pihak yang terlibat dalam atur cara kontrak. Setiap daripadanya mempunyai peranannya yang masing-masing dalam memastikan sesebuah kerja pembinaan dapat dilaksanakan dengan baik dan teratur. Isu ini terbahagi kepada beberapa peringkat dan peringkat yang ingin diketengahkan adalah peringkat berkaitan pentadbiran kontrak. Antara isunya yang sering berlaku adalah seperti kontrak lewat ditandatangani, lanjutan masa lewat dikeluarkan atas sebab-sebab tidak mengikut syarat kontrak. Seterusnya adalah sijil siap kerja lewat dikeluarkan atau tarikh di backdate. Seterusnya adalah bayaran kemajuan tidak ikut jadual. Seterusnya adalah proses pengurusan risiko. Proses pengurusan risiko dipecahkan ke dalam sistem pengurusan risiko yang menunjukkan urutan untuk menangani risiko. Kebiasaannya, sistem pengurusan risiko perlu digunakan untuk setiap pilihan yang sedang dipertimbangkan. Menurut Dallas, proses pengurusan risiko terbahagi kepada 6 peringkat iaitu penyediaan, pengenalpastian, analisis, penilaian, rawatan dan tinjauan. Namun, menurut perspektif yang lain pula, proses pengurusan risiko dikecilkan kepada 4 kategori seperti gambar rajah yang tertera. Kesimpulannya, secara umum, risiko akan sentiasa hadir sepanjang hayat projek, walaupun projek tersebut berada pada fasa penyiapan atau peringkat penutupan. Kaedah pengurusan risiko akan sentiasa diguna pakai dalam setiap fasa penutupan projek kerana setiap risiko adalah berbeza. Okay, nama saya Muhammad Hasih bin Muhammad Nasir, nombor matriks CN190022. Saya akan menerangkan tentang metodologi kajian yang kami guna dalam kaedah ini. So, dalam metodologi kajian ni, bahagian ni sangat penting dalam melakukan penyelidikan, digunakan untuk mencapai objektif dan matlamat kajian, dilakukan untuk membentuk metodologi yang baik sehingga menghasilkan kajian yang berkualiti. Untuk kaedah kajian, kami menggunakan Google Form untuk mendapatkan maklumat-maklumat daripada kontraktor. Dalam Google Form terdapat 3 bahagian iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C.
Bahagian A mengenai latar belakang responden. Antara soalan ialah terkandung nama syarikat dan nombor telefon responden. Bahagian B mengenai masalah yang sering berlaku dialami oleh kontraktor berkaitan kontrak dalam projek pembinaan. Dan bahagian C ialah masalah yang telah diambil oleh kontraktor berkaitan kontrak pembinaan selain daripada kenyataan di bahagian B. Okey, untuk sasaran kami target dalam 5 buah syarikat kontraktor pembinaan di seluruh Malaysia. Dan teknik untuk penganalisa data, data yang dikumpul melalui soal sidik telah diproses dengan menggunakan Microsoft Excel untuk mendapatkan natijah daripada data yang diperolehi. Data yang dianalisa akan dibentangkan dengan bantuan rajah graf dan carta bagi memudahkan memahami soal selidik tersebut. Seterusnya, saya Haniza binti Poli akan menerangkan bab 4 iaitu hasil kajian. Antara kaedah soal selidik dalam penyelidikan ini ialah melalui medium Google Form. Kaedah ini sangat mudah untuk mendapatkan data bagi masalah yang dialami oleh kontraktor berkaitan dengan kontrak dalam kerja pembinaan. Terdapat 3 bahagian iaitu bahagian A, latar belakang nama syarikat atau individu responden. Borang soal selidik ini diedarkan kepada kontraktor melalui aplikasi WhatsApp supaya memudahkan untuk berkomunikasi disebabkan atas faktor perintah kawalan pergerakan PKP pada masa pandemik COVID-19 yang berlaku di seluruh negara. Oleh itu, seramai 15 orang responden yang terdiri daripada syarikat atau individu telah mengisi borang soal selidik ini. Bahagian B merupakan soalan kaji selidik. Terdapat 9 soalan yang telah kami sediakan untuk responden menjawab dan nilai peratus yang kami perolehi dari kaji selidik. Antaranya ialah nombor 1 ialah reka bentuk lukisan yang sering bertukar 53.3%. Nombor 2, masalah pembayaran interim yang lambat menyebabkan kontraktor susah untuk meneruskan kerja-kerja di tapak pembinaan. Dan diikuti dengan nombor yang selebihnya sehingga nombor 9 seperti yang ditunjukkan di dalam slide ini. Untuk seterusnya ialah merupakan graf analisis yang diperolehi melalui Google Form. Oleh itu, hanya 5 nilai peratus yang tertinggi sahaja diambil melalui permasalahan yang diberikan. Antaranya ialah nombor 1 dengan 53.3%, diikuti dengan nombor 2 53.3%, nombor 7 53.3%, nombor 8 73.3% dan yang terakhir nombor 9 iaitu 53.3%. Yang terakhir ialah bahagian C. Bahagian C merupakan maklum malas daripada responden untuk mengisi pada ruangan kosong selain daripada soalan permasalahan yang dinyatakan pada bahagian B. Antaranya ialah nombor 1, kesalahan kefahaman ayat yang digunakan di dalam kontrak yang sedikit rumit dan tidak bekerjasama antara satu sama lain dengan menyelesaikan masalah menggunakan emosi. Yang kedua ialah maklum balas bagi pengesahan barangan yang lambat dalam projek pembinaan dan pihak klien yang terlibat dalam projek pembinaan dan diikuti dengan nombor sehingga nombor 6 yang dipaparkan di dalam slide ini. Itu saja daripada bab 4 hasil kajian. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Iqmari bin Muhammad Jamal. Nombor kad matrik CN1900235. Okey, saya akan membentangkan tentang kesimpulan. Okey, first kali hal ini terjadi disebabkan oleh pelanggan yang tidak bertanggungjawab. Dan kedua, pelanggan tidak berdisiplin dan tidak mengikut kontrak yang sudah mempunyai perjanjian. Di sini pelanggan sepatutnya mengikut kontrak yang apa yang telah di-offer oleh kontraktor semasa untuk mendapat tender. Okey, dan cara-cara dan langkah untuk mengatasi masalah ini adalah dua-dua pihak perlu memberi kerjasama untuk mengelakkan masalah ini berlaku, disebabkan boleh membuat projek terkendala dan tidak dapat siap dengan cepatlah. Dan mereka perlu peka dan mengikut kontrak yang telah dibuat.
Itu saja. Assalamualaikum. Terima kasih.